وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق Allahul Azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kau mati melainkan mati dalam keadaan muslim, mukmin yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul Azim. Al-Imran ayat 102. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan dihormati pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan surau yang berbahagia dan dihormati Al-Fadhil ataupun Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan yang diraikan, yang dikasihi dan dihormati, yang disayangi semua rakan taulan sahabat handai dari kalangan para jamaah di Surau An-Nur Fasa 3A, muslimin dan muslimat, termasuklah rakan-rakan kita yang bersama di kala ini, di saat ini dalam FB Line ataupun online FB ini, yang jauh nun di utara, di selatan, tanah air, bahkan di mana-mana. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan rezeki, kehidupan dan nikmat untuk kita menghirup udara segar pada pagi ini. Seawal jam subuh ini kita masih dapat melihat keindahan alam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita masih dapat menghembuskan daripada kerongkong kita masing-masing udara segar. Nafas kita masih denyutannya, nadi jantung kita denyutannya, dan semua ini sempurna baik, alhamdulillah, dan sesuatu yang begitu besar harganya kepada kita kalau kita renung balik terhadap segala nikmat Allah beri ini terlalu besar kepada kita. Dan ini semuanya merupakan suatu rezeki yang bukan kecil, yang sewajar kita sambut, kita raikan dengan penuh keinsafan. Tidak ada ucapan yang lebih besar melainkan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita dianjurkan dalam agama, seawal kita bangun awal pagi, belum kita mulakan apa sahaja kerja buat kita untuk hari ini, maka ucapan pertama ialah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami dimatikan semalam, dan kepadanya lah akan kami kembali semula pada waktu dan ketikanya nanti. Jadi ini satu di antara rezeki yang kita sedang nikmati, dan kepada semua rakan taulan yang dah mula bersama pada pagi ini dan jauh yang dekat, mari sama-sama kita angkat rasa syukur ini kepada Allah dengan penuh keinsafan. Dan saya kira ini proses yang penting, kerana kita hidup ni tuan-tuan, kalau tidak dibina atas dasar tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bimbang yang akan datang dalam hidup kita adalah keengkaran, kekufuran, kerosakan hati dan jiwa, ataupun dalam bahasa mudahnya kejahilan yang akan berlaku. Ini yang kita paling takut. Sebab itulah dalam agama ni tuan-tuan, kita diajar untuk sentiasa membuka seluruh minda kita, hati buka, minda kita buka, dengan tujuan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Semua yang ada di depan mata kita, penciptaan langit dan bumi, dengan udara airnya, dengan matahari bulan bintangnya, dengan bumi kita pijak, dengan kita junjung, dengan air kita hirup segarnya, dengan udara kita hirup segarnya, kita minum air, dimakan minum, semua itu untuk apa tuan-tuan? Untuk kita yatafakkaruna, kita merenungi, kita mengambil syakna untuk merenungi, tafakkur wa ta'aqqul. Kita diminta untuk merenungi, menghayati dan memahami sebalik semua itu. Dan ini adalah antara sesuatu yang besar dalam beragama. Kan Allah sebut Al-Quran, kan ini merupakan rezeki bagi siapa? La ayatil li ulil albab. Tanda-tanda ini hanya dapat difahami oleh orang-orang yang berakal baik. Ulil albab, orang yang ada akal fikiran yang waras. Maka dalam agama kita mesti bina kekuatan itu. Sebab kita kena guna akal kita untuk merenungi dengan hati dan penuh keinsafan, dengan keinsafan,
dan kita mengambil cakna melihat sesuatu dengan penuh keinsafan. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah dengan sebab kita renung alam dengan nilai agama, dengan nilai ketakwaan kepada Allah, dengan nilai keimanan, kita akan semakin taqarruban ila Allah. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita makin berjauhan, tapi makin taqarruban, makin dekat, makin hampir. Dan bila kita makin dekat Allah Azza wa Jalla, bermakna kita dalam keadaan dikasihi, disayangi, diradai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita nak dalam hidup ini. Diradai oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya, dibenci, ditolak, dimarahi oleh Allah. Itu kita tak nak. Apa sahaja sifat buruk, dibenci, dimarahi, dimurka, itu sesuatu yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita. Jadi itulah yang saya fikir sebagai satu mukadimah di pagi ini, kerana hasrat kita dalam hidup ini adalah semata-mata untuk kita mencapai, meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang mudahnya, kita nak Allah sentiasa merestui kita, dan apa saja nikmat pemberian kepada kita dalam restuinya, dalam keredanya, bukan dalam kebencian, kemurkaannya. Dan kita dan tuan-tuan akan rasa lebih tenang sebuah kehidupan beragama kalau kita direstui, diradai, bukan saja dalam soal agama dan soal iman amal, bahkan dalam kehidupan seharian kita pun. Kalau kita hidup sentiasa dibenci oleh orang lain, hidup kita sentiasa dimarahi oleh orang lain, orang tak suka dengan kita, orang tak suka dengan kita, bahkan kita dianggap orang yang tak ada harga nilai dari sudut kesayang, orang tak sayang, contoh orang benci, tak redai kepada kita. Tuan-tuan, kita hidup akan sempit sebenarnya. Hidup kita makin sempit, dan kita akan hidup suasana tidak akan aman, bahagia, sentosa. Tak akan ada semua itu, sebab kita dibenci oleh orang lain, tak disukai, dipinggirkan. Ini satu perkara kita kena renung lah. Kalau dunia macam tu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak Allah meradai kita, kita nak Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, kita nak Allah sentiasa merahmati kita. Rahmat, kasih, sayang, cinta, redha itu turun kepada kita dalam semua segi kehidupan kita, daripada soal makan, minum, pakai, rumah tangga, beranak, pinak, keluarga, kerja, cari harta, cari makan, minum. Kita hidup dalam ibadat malam siang, dalam rahmat, redha Allah Subhanahu wa taala. Ini asas utama. Dalam kita bincang tentang ilmu tasawuf ini, kita kena masuk ke arah itulah. Saat kita kena bina suatu keterikatan, al-ilaqatul qawiyatul matinatu bainana wa bainallah, antara kita Tuhan. Ilaqah yang kokoh, yang mantap, yang jitu, yang kokoh, yang mantap jitu dengan siapa? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara tema penting dalam kehidupan kita. Bila ada al-alaqatul matinatul qawiyah, hubungan yang kokoh, yang mantap dengan Allah Azza wa Jalla, bermakna kita akan hidup dalam skop kehidupan yang sejahtera dan selamat. Kita makan dalam rahmat Allah, kita berharta dalam rahmat Allah, kita berdapat menikmati sebuah kehidupan keluarga dalam rahmat Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadat malam siang dalam soal sunat wajib kita amalkan dalam rahmat Allah, kita bahagia. Bahkan bila Allah beri kita keredaan yang berpanjangan begitu dalam semua urusan, hati tenang tuan-tuan, hati tenang. Kerana hati ini sebenarnya tidak akan merasa kacau, merasa duka cita, merasa hiba, sedih, susah, gundah, tak ada. Sebab kita dalam kawalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri yang kita sedang mencari dan meraihnya, dan saya yakin, percaya kita akan capai. Itulah yang paling utama sekarang ialah bagaimana kita nak konsisten, istiqamah dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu fil amal. Kita nak istiqamah dalam kita beramal. Al-istiqamatu fil ibadati lillahi wahdah. Kita nak istiqamah dalam urusan ibadat hanya kepada Tuhan yang Maha Esa.
al-istiqamatu fil akhlaqil karimah wal fadilah. Kita nak istiqamah dalam akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Al-istiqamatu fil iman. Kita nak istiqamah dalam soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu fil khudu'i wat tadallul. Kita nak istiqamah dalam soal ketundukan kita, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini neraca-neraca penting. Baik, pada pagi ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita mengambil sedikit renungan, sebab saya fokuskan pada pagi ini dengan satu fokus yang saya kira tidaklah satu fokus yang baru, bombastik ataupun sesuatu yang kita anggap sebagai benda yang agak tidak kita ketahui. Tidak, kita ketahui, tapi saya nak angkat, kita nampak sebab perjalanan kita ini dalam konteks tasawuf ialah kita nak hidup dalam kerahmatan Allah tadilah, rahmat dan redha Allah Azza. Baik, apa ceritanya? Antara perkara yang penting dalam kita hidup ini ialah kita bukan setakat membina hablum minallah, tapi kita juga membina hablum minan nas. Ya. Dalam agama dia ada dua ikatan. Dua tali penting. Yang pertama hablum minallah, iaitu ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua namanya hablum minan nas, ikatan kita dengan manusia secara sosial, dengan manusia ramai. Manusia pula tak kira keluarga, bukan keluarga, anak pinak, adik-beradik, rekan taulan, hatta dengan non-Muslim sekalipun. Hatta dengan non-Muslim. Dia ada hablum minan nas dari sudut keterikatan hubungan sekemanusiaan, sosial dengan masyarakat. Dari sudut hormat menghormati, sayang menyayangi, tegur menegur, bersembang cakap, kemudian tolong bantu, tak kira siapa. Dengan maksud yang lain, kita nak bina hubungan yang erat sama kita sebagai manusia, hamba Allah. Jadi dalam agama ni ada dua hubungan yang bersifat menegak, iaitu hubungan hablum minallah dengan Allah, lantas dengan langsung dengan peribadatan kita buat, kemudian hablum minan nas dengan manusia ramai. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW, yang sedikit hadis ini hadis yang sudah pun diingati, didengari, difahami oleh ramai kalangan kita selama ini pun. Kalau kita seorang yang jenis orang kata belajar di surau, di masjid, bertemu dengan guru-guru yang mengajar kita dalam pelbagai ilmu, khasnya ilmu tasawuf, kita akan jumpa hadis ini. Itu hadis daripada Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Tirmidzi, daripada hadis daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, disabdakan bahawa dikata Nabi telah bersabda, dikata Nabi bersabda, ya ayyuhan nas afshus salama wa at'imu at-ta'ama wasilu arhama wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Hadis daripada hadis Imam Tirmidzi dan disebutkan juga oleh Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka, dalam bab terkhusus yang mereka catat dalam kitab mereka. Dan hadis ini hadis yang disebut datang daripada Abdullah bin Salam, yang dinilai sahih oleh Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Dalam rangka hadis sahih disebutkan Albani hadis yang sahih daripada Abdullah bin Salam. Maksud hadis ini ialah jelas, ya, iaitu Nabi bersabda, wahai manusia, ya ayyuhan nas. Nabi tak kata orang beriman saja, tapi Nabi sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab ilaqah dengan manusia ini melewati kadang-kadang batas agama, bangsa, keturunan dan warna kulit. Itulah nilai kehidupan beragama kita. Tidak boleh kita ambil sikap untuk memecahkan hubungan kita dengan orang yang bukan Islam sekalipun, dari sudut kebencian, tak suka, tak seronok, macam-macam lah dalam sifat yang buruk. Tak boleh. Yang ada ialah kasayang, kena menebal, hormat menghormati, dan mendoakan bagi mereka, dan tunjuk kepada mereka contoh teladan daripada kita, akhlak, peribadi, sikap, watak, cakapan. Mereka dapat menyuluh kita dengan suluhan yang betul. Ini orang Islam, baik akhlaknya. Aku seronok orang Islam sebab baik akhlak, terpuji, tak bercakap benda-benda yang keji, bahkan
peribadinya terbaik. Itu kita nak. Baik. Dalam hadis Nabi sabda, wahai manusia, afshus salamah. Pertama, sebarkan salam. Wa at'imut tu'ama. Yang kedua, berilah makan pada orang lain. Yang ketiga, wasul arham, iaitu hubungilah silaturahim, ikatkan hubungan ar-rahim, hubungan cinta sayang kasih. Wasallu bil laili, dan bersolat malamlah kamu. Ini terkhusus pada orang Islam dalam kerangka hubungan dengan Tuhan tadi, dengan Allah tadi. Wasallu bil laili, dan sembahyanglah waktu malam, iaitu sembahyang tahajud. Wan nasu niyamun, ketika orang ramai sedang tidur lena. Tadkhul jannata bisalamin, nescaya kamu akan masuk syurga nanti dengan penuh kesejahteraan, penuh ketenangan dan kejayaan. Salam, kesejahteraan, ketenangan dan kejayaan. Baik. Tuan-tuan sekalian, hadis ini tuan-tuan merupakan hadis yang sifatnya ialah untuk meletakkan satu tahap nilai kemuliaan dalam hidup manusia dengan Allah sebagai Tuhannya dan manusia sebagai rakan taulan dalam suatu kehidupan beragama. Hablum minallah tadi, hablum minan nas. Baik. Kalau kita renung hadis ini secara umum dahulu, kita akan dapati bagaimana itulah neraca dalam Islam ini. Neraca dari sudut pembangunan hati, pembangunan jiwa, pembangunan perasaan, pembangunan akhlak, pembangunan sosial di masyarakat dari sudut hubungan kekeluargaan dan juga hubungan secara hubungan kemanusiaan. Ini sekali bukan Islam ada dalam hadis ini. Jadi gabungan hadis ini tuan-tuan dalam konteks amalnya cukup menarik. Sebarkan salam, bagi makan, hubungkan ar-rahim, dan solat waktu malam, qiyam, tahajud belah malam. Di waktu yang sunyi sepi orang sedang tidur, kita bangun, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada berintik kepada Allah. Kata Allah, kata Nabi SAW, kamu pasti akan dapat syurga yang penuh kesejahteraan. Baik. Saya tak nak detailkan satu-satu, tapi saya nak ambil beberapa peringatan tentang hadis ini. Kerana saya dah sebut pada tuan di awal tadi, hadis ini adalah hadis yang boleh mencetak sebuah kehidupan yang bahagia secara tuntas dalam kehidupan beragama kita. Luar dan dalaman. Luaran dalaman. Luaran fizikal kita, luaran dalaman hati kita akan bercahaya. Dan bila manusia sudah ada kuatan dalaman luaran ini, dari sudut kehidupan dia sebagai orang yang ada kuatan itu, maka tenanglah kita. Apa yang susahnya kita hidup ini, tuan-tuan? Kita ada masalah dari sudut watak, sikap, akhlak dan moral kita dengan agama, dengan akhlak. Masalah kita ini ialah kita kehilangan itu. Watak hidup kita kehilangan dari sudut banyak perkara. Iman tak menebal, akhlak tak berapa nak elok, hubung kita dengan orang pun tak berapa nak baik. Itu je kita jadi serabut itu, berserabut pemikiran, berserabut otak macam-macam, tak tenang dan penuh dengan 1001 masalah. Baik, kita balik pada pangkal jalan sebenarnya. Baik. Yang pertama ialah disebut bagaimana kita diminta untuk afshus salama, sebarkan salam. Kerana salam ni tuan-tuan di antara satu rezeki paling besar lah. Ia sebahagian pada doa. Salam ini adalah satu di antara kepastian utama, ialah merupakan satu doa. Assalamualaikum warahmatullah. Satu ucapan yang meletakkan orang yang kita ucap itu sebagai orang yang dalam kerahmatan Allah. Yang sakit boleh sihat, yang tak tenang boleh dapat ketenangan, yang gundah gulana ditenangkan hati jiwanya. Sebab kita ucapkan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu satu di antara doa langsung kita kepada orang lain. Sama ada ala man ta'rif wala man lam ta'rif. Siapa kamu kenal tak kenal, ucapkan salam. Jadi hubungan salam dengan kita tuan, hubungan tidak akan putus. Batu maka kita diminta supaya sebarkan afshus salamah. Sebarkan salam. Dan menyebar sekali bukan satu benda yang susah pun, dengan ucapan Assalamualaikum. Dengan maksud kita minta orang kesempatan, bila orang dengar ucapan salam, dia akan balas dengan ucapan Waalaikumsalam. Tak langsung kita yang dapat ucapan daripada beliau itu juga akan dapat kesejahteraan. Kita ucap kepadanya keselamatan, keamanan, dia balik kepada kita ucapan yang sama.
kamu juga salam sejahtera. Jadi kalau kita ada tak tenang hati, insya-Allah tenang mudah-mudahan. Kalau tiada sakit penyakit, Allah beri kesihatan sebab orang ucapkan salam kepada kita. Apatah lagi kalau salam itu ucap oleh orang-orang beriman, yang bertakwa, orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang alim contohnya. Tuan-tuan, harga sebuah salam itu penting dalam Islam. Ini satu di antara konteks utama yang boleh merapatkan hubungan kita sama manusia. Hanya orang Islam sama Islam yang dikenal ataupun tak dikenali. Masalah kita kadang-kadang kita ucap salam pada siapa? Orang kita kenal lah. Yang tak kenal kita tengok begitulah, tengok ekor mata begitu je. Tapi Islam bukan begitu. Aqra'is salama ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Baca, ucapkan salam, kata Nabi SAW, kepada siapa kamu kenal tak kenal, ucapkan. Soal orang tu balas jadi soal kedua, tapi kita ucapkan. Mudah-mudahan norma manusia, bila orang bagi salam, dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertambah-tambah ucapan tadi memberkati kita, insya-Allah. Baik. Dalam konteks kita dengan masyarakat bukan Islam, pandangan banyak tentang hal ini. Apakah tidak boleh kita ucapkan salam atau orang bukan Islam, ataupun orang bukan Islam ucap salam ke atas kita? Tuan-tuan, kita harmonikalah. Dalam pandangan ini kata Al-Qardawi rahmatullahi alaihi, ucapan salam tidak jejaskan apa-apa masalah akidah. Sekalipun kita beri salam pada orang bukan Islam, Assalamualaikum. Kerana harapan kita ialah kesejahteraan dirinya, akidahnya, mudah-mudahan dia jadi orang mukmin satu akan datang. Kita beri salam dalam keadaan mengharapkan sesuatu yang positif. Mudah-mudahan rakanku ini satu hari dengan ucapan salam, kesejahteraan, kerahmatan, dia jadi orang mukmin satu hari datang. Revert pada agama Islam yang cukup adil dan indah ini. Harapannya tinggi kita kepada dia. Jadi ucapan itu bukan ucapan yang kita nak permainkan, tidak. Sekalipun dia juga ucap salam kepada kita, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Kata Al-Qardawi, lebih harmoni, sebab itu ada maksud tersirat. Dan bagi saya, dalam konteks bahasa saya berpegang pada kenyataan, ia tidak membebankan apa-apa. Sekalipun yang kita beri itu ucapan salam pada orang bukan Islam, sebab kita beri dengan penuh pengharapan, bukan nak dipermainkan ucapan salam. Harapan kita ialah dia dapat kesejahteraan, dan kesan itu satu masa akan datang, Allah Maha Kaya, hidayah dia dapat. Kerana ucapan salam diberi dengan harapan kebaikan. Dia pun berkata ucap salam, jawab balik, kamu juga selamat sejahtera. Jadi ini antara konteks dakwah. Di dalam agama ni, kita tak boleh tinggal al-alaqud da'wiyah, hubungan dakwah tak boleh tinggalkan. Kita tak mampu nak ajak orang kepada kebaikan agama non-Muslim, kita ucap salam tadi, kita harap doa kita sebalik itu. Ya Allah, berinya kerahmatan, hidayah, ya Allah. Dia boleh berubah dengan mudah dengan izin kau, ya Allah. Jadi ada kemuliaannya. Bukan soal mempermainkan. Jadi ini kita tengok dalam kacamata semasa. Pada kita hidup masyarakat berbangsa, multiracial, kita kenalkan kejiwaan agama ni kita masyarakat supaya Islam ni menjadi suatu pegangan yang diterima insya-Allah oleh umat hatta non-Muslim. Yang Islam tetaplah teguh dengan Islam, atau bukan Islam sekalipun, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu satu kenyataan. Yang keduanya ialah dalam kerangka kita nak bina hubungan secara orang sebut sebagai apa tadi? Hablum minan nas tadi, hubungan kita sekemanusiaan dengan manusia tadi. Kita diajar oleh agama supaya wa at'imut ta'ama, beri makan kepada orang-orang yang kita kenal, tak kenal. Dan beri makan ni satu di antara perkara yang penting dalam Islam, kerana dia boleh menarik perhatian orang kepada sesuatu perkara. Hatta sebuah masjid sekalipun, kalau buat majlis makan, ceramah, diadakan, makan, disediakan, ada tarikan untuk orang datang. Dan kita pun bersikap matanglah. Janganlah kita cakap dalam keadaan negatif. Ini kerana makan datang ceramah, dengar ceramah ni. Kalau tak ada makan, tak datang. Sabar sekejap. Mudah-mudahan dengan kehadiran orang yang datang, walaupun kerana faktor makan, didengar satu daripada ilmu disampaikan, hati boleh jadi berubah. Jiwa boleh kembali tenang dan bahagia, akan terima agama dengan mudah satu akan datang. Kesan makan daripada masjid dia datang tadi, ubah jiwanya. Kita tak tahu, Allah Maha Kaya.
Yang penting ialah kadang-kadang ada faktor kejayaan dalam sebuah program di Masjid Surau kerana adanya jamuan makan, walaupun tak seberapa, apalagi kalau berapa, sampai belas ekor kambing, sampai belas ekor ayam, berapa daging, kilo daging, tak kira lah. Tapi itu ada antara benda yang diajar agama, iaitu beri makan kepada orang lain dalam untuk menarik dia kepada suatu kebaikan. Apalagi dalam bentuk pertolongan. Orang lapar contohnya, keluarga yang kemiskinan, tak ada harta, anak yatim yang tak ada tempat bergantung harap, kita beri makan, banyak keberkatan. Sebab tu at'imut ta'aman, tuan-tuan, satu cabang utama dalam Islam yang diajar oleh agama kita. Sebab itulah maka dalam hal ini kalau kita tengok dalam banyak hadis Nabi SAW, banyak ni saya nak baca hadis ni tuan-tuan, banyak sekali yang Nabi SAW ajar kita supaya kita ini dalam keadaan tidak bakhil dan kedekut untuk kita bersedekah dengan cara menyumbang makan dan minum. Kita renungkanlah, sebab sedekah secara makan minum tuan-tuan, dia akan dapat menjadikan hati kita lebih telus dengan nikmat rezeki Allah, tak bakhil, tak kedekut. Bahkan kita menyatakan kepada kita sendiri bahawa aku ni sebenarnya memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat rezeki aku ini Allah yang punya, bukan orang punya. Lepas tu dalam hal ini kita dapati banyak ayat Quran yang menyebut tentang kita diajar untuk berada dalam keadaan suka menyumbang makanan, harta benda dan seumpamanya. Contoh kita ambil dalam Quran Karim, Allah sebut alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Surah Al-Baqarah 274. Jelas Allah kata orang yang sang belanja harta benda mereka, yang sang infak harta benda mereka. Sebab kita beri makan dengan harta. Sebungkus nasi dengan nilai RM sekian-sekian, RM4 sebungkus, RM5 sebungkus. Boleh kita sumbang harta secara total. Jadi ini semua tuan-tuan, kerja-kerja yang akan menyuburkan hubungan kemanusiaan kita dengan orang lain. Apalagi mereka itu orang yang perlu bantuan kita, anak yatim, orang dalam kelaparan, keluarga miskin dan seumpamanya. Hatta bukan saya orang miskin, rakan taulan sahabat anak kita, hubungan kita makin rapat, hubungan saudara kita makin rapat. Baik, kemudiannya Nabi bersabda wasilul arhama, dan kamu taklah, kata Nabi SAW, dalam keadaan kamu bina hubungan ar-rahim. Tuan-tuan, ini pun cabang penting dalam kerangka hubungan kemanusiaan, hablum minan nas tadi. Sebab kita dalam agama diajar untuk tidak suka kepada berbalah, bertengkar, maki memaki, hamun menghamun, kata mengata, caci mencaci, dan kita nak kena buang semua itu. Yang kita kena angkat ialah Nabi bersabda kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan muliakan tetamunya, dan orang beriman juga dia akan hubungkan ar-rahim. Dia akan putuskan ar-rahim, bahkan menebal cinta sayang dia dan keluarga dengan masyarakat setempat, rakan taulan yang bukan keluarga, hatta dengan bukan Islam. Dia tak ada kebencian, tak ada di sana permusuhan. Ini antara akhlak beragama. Ini menjadikan kita lebih menjauhi agama tuan-tuan. Kita lebih merasa nikmat beragama macam itulah. Kemudian Nabi juga berjanji kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharih falyasil rahimahu. Dalam hadis daripada Al-Bukhari, Nabi kata apa? Siapa yang nak Allah luaskan rezekinya, dia nak Allah panjangkan umurnya. Tengok, siapa nak Allah luas rezekinya dan panjang umurnya, hendaklah dia hubungkan ar-rahim. Falyasil rahimahu. Rahim, bila hubung ar-rahim, insya-Allah Nabi kata umur kita panjang dalam keberkatan, rezeki kita Allah permudahkan dalam keberkatan. Siapa tak nak tuan-tuan? Rugilah kita tak nak benda macam ni. Dengan cara kita hubung ar-rahim tadi, buangkan sifat-sifat dengki, dendam, bermusuh kata mengata, buang ke tepi kebencian, hatta dengan bukan Islam sekalipun. Tunjukkan akhlak terpuji, sayang, kasih kerana agama. Tak boleh cakap banyak, tunjukkan peribadi kita yang baik. Tak boleh cakap panjang, tunjukkan kita yang paling terbaik. Orang boleh nilai kita baik. Kemudian Nabi bersabda, wasallu bil-laili wan nasu niyamun
dan hendaklah kamu bangun malam untuk beribadat ketika orang sedang tidur. Ini konteks hubungan Tuhan. Kita perkemaskan akidah, perkemaskan akhlak, perkemaskan iman dalam dada kita. Dan Allah kita boleh jauh. Bangun tengah malam, bermunajat, merintih pada Allah. Ini hubungan yang penting. Ini amalan penting, amalan utama. Sebab itulah qiyamul lail, tuan-tuan, merupakan satu di antara sendi utama dalam kerangka kita nak bina hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu dabbus salihina qablakum." Nah, kamu jaga qiyamul lail, buat tahajud itu. Kan itu kenapa? Ia adalah amalan orang-orang salih yang terdahulu. Jadi kita boleh faham, dengan kita bangun tahajud, kita boleh meratab, kita boleh merayu, kita boleh minta, kita boleh bermunajat, kita boleh bermohon, kita boleh apa saja dengan kerangka yang lain, kita akan dapat merapati Allah dengan amalan solat malam itu. Bahkan Al-Quran pun sebut, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara." Dalam surah Al-Muzammil 20 Allah sebut tentang hal ini. Banyak ayat tentang soal kita diminta supaya jaga waktu malam dengan ibadat. Kan akhirnya dia akan mengukuhkan hubungan Allah dan membina hati kita. Jiwa yang sakit sembuh, jiwa yang mati akan hidup, jiwa yang buruk akan jadi baik, hati yang dah rosak akan kembali bahagia. Sebab Allah akan beri kita pintu rahmat kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, kerangka kita berbincangan pada pagi ini, saya kira ringkas saja, tapi maksud tersirat iaitu kita nak bina sebuah kehidupan sejahtera. Dengan orang, hablum minan nas kita jaga, dengan Allah kita pelihara. Hablum minallah kita jaga. Kedua-dua ini hablum minallah minan nas kita kena pelihara betul-betul. Sebab akhirnya kita nak hidup dalam ketenangan, bukan dalam kepayahan, dalam kerahmatan, bukan dalam penyaksaan, dalam keredaan, bukan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Teruskanlah dalam kerangka kita mencari ilmu dan amal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tidak akan sia-siakan amalan kita, Allah angkat darjah kita. Dan teruskanlah tuan-tuan dengan kita terus memberikan hak-hak yang kita boleh berikan, terutama dalam bentuk harta benda kita, nyumbang kepada surah An-Nur fasa 3A melalui akaun Bank Islam yang tertera. Mudah-mudahan Allah akan berkati harta benda kita, Allah akan rahmati kita semua dengan keimanan yang kokoh, kental, jiwa yang baik dalam redha rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia dalam kebaikan kerahmatan, di akhirat jua nanti dalam keredaan kejayaan. Allahumma amin. Terus sekadap kita pada pagi ini. Betul lagi insya-Allah akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Telah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Teruskanlah beramal, menyumbang sedekah derma. Mudah-mudahan semua infak kita kepada kita Allah tidak akan sia-siakan. Amal kita akan terus berpanjangan dalam rahmatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.